Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan menerangkan mengenai variasi dialek di Malaysia. Cikgu telah menyediakan satu video pembelajaran mengenai tajuk tersebut. Oleh itu, semua pelajar hendaklah memberi sepenuh perhatian dan mencatat nota penting yang terdapat dalam video tersebut. Maksud dialek. Dialek ialah satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau sesuatu kelas sosial yang berbeza daripada bahasa standard. Dialek juga dikenali sebagai variasi bahasa, iaitu variasi daripada sesuatu bahasa tertentu dan dituturkan oleh sekumpulan masyarakat bahasa tersebut. Kepelbagaian bahasa itu ditentukan oleh faktor teknikal bahasa, iaitu sebutan, kosakata dan tata bahasa. Asma Haji Omar menyatakan bahawa dialek Melayu di Malaysia pada umumnya terbahagi kepada 12 kawasan dialek. Daripada 12 kawasan tersebut, 9 daripadanya berada di kawasan Semenanjung, Malaysia dan 3 lagi di kawasan Sabah dan Sarawak. Manakala Collins pula menyatakan bahawa dialek merupakan satu khazanah yang terdapat di Malaysia. Kealpaan terhadapnya akan menyebabkan kepupusan seperti yang dialami oleh bahasa-bahasa rumpun Austroasiatik di Malaysia. Dialek geografi merangkumi dialek yang digunakan oleh masyarakat di kawasan tertentu seperti dialek selatan, dialek utara, dialek pantai timur dan dialek pantai barat. Dialek ini ditentukan berdasarkan ruang geografi tempat menetapnya penutur sesuatu bahasa berkenaan. Dialek sosial digunakan apabila berlakunya pelbagai situasi sosial tertentu seperti situasi rasmi dan tidak rasmi yang mengandungi bahasa kasar, halus dan natural. Dalam dialek Kelantan, ada banyak perkataan yang suku katanya hampir sama seperti bahasa asal, hanya suku kata yang terakhir sahaja yang berubah. Ada beberapa hukum atau basic principle dalam dialek Kelantan. Saya akan kongsikan lebih kurang 5 untuk hari ini, dan selebihnya mungkin anda boleh tanyakan sendiri pada sahabat anda daripada Kelantan. Atau mungkin anda boleh, practice it yourself. Yang pertama, the E rule atau hukum E. Kita tahu ada dua jenis E, iaitu E taling dan E pepet. E taling bunyinya sama seperti dalam mak atau engkau. Ya, E itu adalah E taling. Kemudian yang kedua adalah E pepet. E pepet adalah perkataan E yang berbunyi seperti ekor, apple, elok, esok dan seterusnya Jadi E ada dan ada untuk translate satu bahasa itu kepada satu bahasa yang lain. Dan dalam kes ini untuk menukar bahasa buku iaitu baku kepada dialek Kelantan, anda perlu memecahkan suku kata supaya lebih mudah untuk memahami. Sebagai contoh, budak kita pecahkan menjadi budak. So kalau esok jadi esok. Menteri, kalau na ada jib. Lebih kurang macam tu.
ada beberapa atau kebanyakan perkataan yang berakhir dengan an, am dan juga ang, kita tukar kepada huruf i yang berbunyi i pepek. Saya bagi contoh. Okey, contoh yang pertama, taman. Kita pecahkan kepada ta dan juga man. So kita tukar man ni menjadi i. So menjadilah tame. So taman dalam dialek Kelantan adalah tame. Bagaimana pula kalau penghujungnya am seperti ayam? Kita tukar ayam menjadi aye. So ayam adalah aye. Yang terakhir adalah perkataan yang berakhir dengan ang. Contohnya tulang. Kita pecahkan tulang menjadi tule. So tulang dalam Kelantan adalah tule. Simple enough. So apa kata kalau kita buat latihan sikit? Kalau ketam, kalau telan, tele. Kalau makan, yes. Kalau aiman, dan terakhir kalau ikan. Okey. Faham? Okey, itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, double vowel atau dua vokal yang bersama. Dalam bahasa Melayu, ada banyak perkataan yang berakhir dengan dua vokal seperti pulau, a dan u, atau sungai berakhir dengan a dan i. Dalam dialek Kelantan, anda hanya perlu cancelkan vokal yang terakhir. Dan ini tak apply pada semua, tapi hanya kebanyakannya memang macam tu. Sebagai contoh, kalau pulau kita berakhir dengan a dan u, maka kita tukar menjadi pulau, buang u, kita cross u menjadi pula. So kalau Kuala Kerai bertukar menjadi Kuala Kera. So kalau sungai menjadi sungai. Prinsip yang ketiga iaitu A tunggal. Ada banyak perkataan yang di mana hujungnya hanyalah huruf vokal A selepas satu konsonan. Sebagai contoh, Kuala. So, dia hujung dia L dan A. Dalam dialek Kelantan, kita ubah A ni menjadi O. So, kalau Kuala menjadi Kuala. So, kalau mata, iaitu mata, M-A-T-A, bertukar menjadi mata. Nasi goreng Pattaya bertukar menjadi nasi goreng Pattaya juga. Tak ada Pattaya. Prinsip yang keempat pula adalah cara sebutan T dan huruf R. Seperti yang kita belajar tadika dulu, huruf T dan R ada bunyi dia. Sebagai contoh, kalau ketat, T akan berbunyi ketat. Kalau R, ketar. Tapi kalau dalam dialek Kelantan, T biasanya akan berubah menjadi huruf K. Sebagai contoh, ketat akan menjadi ketak. Kalau tamat, menjadi tamak. Berbeza pula dengan huruf R. R dalam dialek Kelantan bunyinya akan membunyi seperti orang pelat R. So kita sebut R. So bunyinya akan menjadi ah. Sebagai contoh, nasi goreng. Dia akan bertukar jadi nasi goreng. Dia bunyi ring, ring. Kalau marah, menjadi maroh. Maroh. Macam tu, begitu. Dan yang terakhir, prinsip nombor 5, saya bagi ini sebagai bonus. Kita nak sentuh mengenai kata ganda berirama. Seperti yang kita tahu, dalam bahasa Melayu ada banyak kata ganda. Sebagai contoh, kata ganda tunggal seperti kanak-kanak. Kalau kita seorang kanak-kanak pun kita panggil kanak-kanak juga. Itu kata ganda tunggal. Yang kedua, ada kata ganda jamak. Kata ganda jamak ditujukan kepada benda yang banyak. Sebagai contoh, menteri-menteri. So kalau satu menteri ada menteri. Kalau banyak menteri, menteri-menteri. Ataupun banyak minyak, minyak-minyak. Atau ada banyak basikal, basikal-basikal. Itu kata ganda jamak. Yang kita nak kongsikan hari ini adalah kata ganda berirama. Seperti bukit pukau, gunung ganang, segar bugar, putih melepak, hitam legam, dan seterusnya. Sekiranya anda mendengar orang Kelantan bercakap,
Kebanyakannya, kata ganda berirama inilah antara yang paling susah untuk dipahami. Saya tak boleh nak terangkan, tapi saya boleh bagi contoh. Huduh banga, comel lote, putih sepo, panah nguak. Panah nguak, lembek lote, habis ring, mapuh kering, pahit lebe. Manis neting, tawai be, kube koksi, kucalana, kekong, senyap tupah, basuh jeruk, kuah kering, soyok rabuk. Lama bah lalu. Aku dia lo sai. Mana mak? Nanti ni pasti bah nu. Engkle. Yang mau kita tengok tu lah rasa sekolah mula tu. Ini buat kita mujur biar mak. Mujuk lagu mana ni? Lah ni ada ke pak uji bakal ada engkle dia. Oh baca sai. Ada gapo? Sungguh. Baca ni. Boleh ada gapo England ni. Kalau boleh nombor 1 boleh kereta. Nombor 2 muntu. Motor tak selesai. 3 nombor 3 hadiahnya makan. Ambil makan. Ngerti buat kita boleh makan tak apa dah. Ada kita ambil hak nombor 3 lah tak sah. Kalau ambil kereta mungkin lesen tak ada. Kalau ambil motor kita tak boleh nak kena 3. Malek juga kita ambil hak makan lah. Tagi tempat uji bangka. Abah lalu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Zul. Okey, ada tak kawan-kawan anda yang bertutur dalam dialek Sarawak dengan anda, tetapi anda langsung tak faham apa yang mereka cakap? Kadang-kadang apa yang mereka sebut tu anda blur. Jadi, saya di sini ingin mengajar anda untuk bertutur dalam dialek Sarawak secara ringkas. Bahasa Melayu Sarawak atau dialek Sarawak merupakan bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk yang berbangsa Melayu di negeri Sarawak dalam kehidupan seharian. Dialek Sarawak
pemakaian dialek Sarawak dengan bahasa Melayu Piawai agak berbeza sedikit. Dialek Sarawak yang paling ketara sekali apabila kita menyebut huruf R dalam perkataan tersebut. Contohnya, merah menjadi mirah, leher menjadi jeruk. Ada juga perkataan yang berhuruf F bertukar menjadi huruf P. Sebagai contoh, telefon menjadi tepon, fikir menjadi fikir, dan faham menjadi faham. Ada juga huruf O ditukar kepada huruf U dalam perkataan tersebut. Sebagai contoh, rosak menjadi rusak, orang menjadi buang. Sebelum tu nama saya dah kenal belum? Belum. Dah kenal lagi tau? Belum, Ego. Saya adalah Cikgu Stopa. Ha? Cikgu Stopa. Cikgu nak stop apa, Ego? Tak ada stop apa-apa, nama saya Cikgu Stopa. Stupa yang macam kat Candi Borobudur Indonesia tu. Itu stupa. Oh, stupid. Tapi tak apa, kita biarlah waktu kita talk tepi dulu. Tapi nama saya sebenar, sebab apa nama saya jadi Stopa? Pasal nama penuh saya Mustafa. Mustafa. Mustafa tu ni? Cakap je lah Mustafa tu, Mustafa. Nampak kat cikgu Sabar. Sebab apa nak marah cikgu nak mengajar ni? Cikgu ibarat giling. Cikgu ibarat giling. Kau jangan kau ajar dengan cikgu ah. Cikgu Tak membakar boleh diri TV, cikgu. kau tak? Okey, jadi sebenarnya kenapa kita perlu belajar kelas bahasa Terengganu? Kenapa kita perlu belajar cakap Terengganu? Kenapa? Kenapa? Nama itu. Nama apa ni? Saya. Ismail Harun itu. Ismail Harun. Nama Sofa. Tapi orang Sofa so out. Sofa so out. Okey, jadi tak apa Sofa. Saya katakan. Ya. Okey, jadi siapa student-student kita yang boleh bagi contoh bahasa Kuala Lumpur tapi kita nak tukar kepada bahasa Terengganu. Jom boleh. Dia ni mak dia orang Terengganu, bapak dia orang Kelantan. Okey, silakan boleh Tapi bagi dia contoh. lahir dekat Kuala Lumpur. Jadi dia Dia tahu Kuala Lumpur. cakap Terengganu. Dia memang dah erti cakap Terengganu. Okey, silakan sini boleh bagi contoh. Saya nak tukar kepada bahasa Terengganu. Silakan. Cikgu, Ya saya. cuma kereta cikgu pecah. Nampak? Bagus. Saya buat. Ha? Bukan saya buat. Cermin kereta cikgu pecah. Saya buat. Bagus. Itu salah satu contoh yang bagus. Cepat dia buat Dia cepat. Student yang baik. Okey. Jadi kalau dia kata cermin kereta cikgu pecah, bukan saya buat. Kita dalam bahasa Terengganu kita boleh tukar. Cermin kereta cikgu pecah. Cermin kereta cikgu pecah. Bukan cikgu Cha, cikgu lah dia cakap. Cikgu Cha. Inilah bahasa inilah bahasa Terengganu. Inilah tradisi Terengganu. Inilah keunikan Terengganu sebenarnya. Cermin kereta sebut semua. Cermin kereta cikgu pecah. Cikgu pecah. Bukan aku hok buat. Bukan aku hok buat. Bagus. Saya ulang cikgu. Silakan. Cermin cikgu pecah, hak aku buat. Oh. Betul cikgu? Saya cikgu saya. Silakan. Cermin cikgu pecah hak aku buat. Awak Ada tiga cikgu. Cikgu, Tidak, saya tidak. awak Ini pandai kata aku Cikgu, saya pandai, Cikgu. Cikgu hok pecah cermin cakap. Buat dok bukan aku, ini level dia teruk sangat, terlalu rendah. Ya, Boleh, saya dapat rasa, Tak apa. Cikgu dia tak Boleh belajar. Dia dok Sekali lagi. Cuba try. Kita hok buat tapi longkang makan ikan cikgu kau hok buat. Nampak cikgu? Cikgu. Rasa cikgu tak sebut pasal ikan tadi. Kata Terengganu memang ikan. Tak semestinya orang Terengganu semua makan ikan. Tak semestinya. Dia Terengganu kalau kita pergi curve. Weh, Curve ada. Dah Terengganu ada. dekat Terengganu ada curve, Cikgu. Curve ada. KL lah. Tapi dia baru bagi nak dalam bina bahasa lah. Terengganu apa? Ha? Curve dalam bahasa Terengganu apa cikgu? Survey. Survey. Survey ya. Survey. Survey cikgu. Curve. Survey. Cikgu. Ha. Maknanya yang tadi yang saya seorang je dah betul kan? Maksudnya? Yang saya antara dalam beramai yang cakap tadi saya seorang je dah betul. Bagus. Nama apa tadi? Sulaiman Hassan cikgu. Ismail lah. Tadi Ismail Harun. Harun. Kau ni penipu ah. Pembongak ah kau ni. Cikgu ni Cikgu, kalau nak cakap dia menipu dalam bahasa Terengganu macam mana, Cikgu? Lebong. Itu bukan lagu
cantik tertarik menarik kau memang lebong. Itu debong, ini lebong. Itu saya rasa itulah keunikan bahasa Terengganu. Lebong tu apa tu? Lebong tu menipu. Lebong itu adalah menipu. Atau kalau macam aku tumbuk muka kau lebong? Itu lebam. Lebam. Itu dalam bahasa Terengganu lebam. Jadi orang Terengganu cakap lebam apa? Lebang. 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 Biru matamu lebang. Pandai dia. Okey, jadi soalan seterusnya ada apa lagi? Kalau lubang dia cakap macam mana cikgu? Terengganu cakap lubang. Hole. Hole. Aku nak lebang biji matamu sampai hole. Pandai. Pandai. Kau tulis cikgu. Tulis. Ada Mai cek, oi mai cek mai, kita ke negeri Kedah. Mai oi bagi ramai, jamu nasi kawah. Naik gapai terbang, turun kepala bakan, makan tok sah bimbang, kami banyak berai. Ikut lebuh ayam terui ke kayu hitam. Jaga cek oi jagam kereta meneru-neram. Kereta meneru-meneram. Mengkalamai Kedah, singgahlah ke Pekan Rabu. Minum miras nipah, makan kemping kelabu. Kutlah rasanya penat, jom pi ke Langkawi. Langgah ayat gaman, minumlah ayat tongkat ali. Langgah ayat gaman, muka naik seri. Kedah sudahlah maju, tak lagi macamlah dulu. Rumah serba baru, kenduri ada selalu. Tengok sana sini, pembangunan serba negeri. Ada mesin padi, ada kelang besi. Cepat terasa, tok saduk kisah berkawan cepat mesra. Berkawan cepat mesra. Mai cek, oi mai cek mai, kita ke negeri Kedah. Mai oi bagi ramai, jamu nasi kawah. Kutlah rasanya penat, jom pi ke Langkawi. Langgah ayat gaman, minumlah ayat tongkat ali. Langgah ayat gaman, muka naik seri. Kedah sudahlah maju, tak lagi macamlah dulu. Rumah serba baru, kenduri ada selalu. Mai cek, oi mai cek mai, kita ke negeri Kedah. Mai oi bagi ramai, jamu nasi kawah. Mai cek, oi mai cek mai, kita ke negeri Kedah. Mai oi bagi ramai, jamu nasi kawah. Mai cek, oi mai cek mai, kita ke negeri Kedah. Mai oi bagi ramai, jamu nasi kawah. Mai cek, oi mai cek mai, kita ke negeri Kedah. Mai oi bagi ramai. Harga sebelum mula cerita, seingat kawan pentana jauh lima. Hati
Siaplah Jang oi. Kau bau tu tak boleh makan lagi. Batu kiki jembatan bosi, gulai udang sebelangun. Coba mak fikir dalam hati, ayo ni bujang sudah lama main. Pukul berapa dah ni? Aduh. Lambat sudah aku bangun, Mbak. Nak pergi kelas ikannya atau tidak ya? Allah, kedai ni tak buka pula dah. Time-time macam ni lah, nak tutup lapak ni. Tadi nak kau ubah lagi. Tak Maggi aku macam ni tiap hari. Botak kepala aku. Mana bah ni lambat lah, setengah jam. Cari makanan, lapak lah. Sampai bah ni. Betul lah. Tak cepati masuk langsung. Sampai juga rumah. Oh, makanan apa tak ada. Ayah macam ni. Tengok bilik member pula. Sahabat. Ya. Sahabat apa sahabat? Okey, pesan. Aku lapar. Mesti lapar. Tengok muka lah. Kau lapar ni. Ada makanan lebih tak, geng? Rasanya ada Maggi kot. Ada tak? Ada lagi. Beli satu, beli satu. Lapar gila ni, memang tak tahan ni. Boleh bakar. Panggil lah. Panggil lah, panggil. Satu. Satu.
Okey, masih lagi lah. Okey. Nanti lepas orang cari aku pula nanti. Okey. Pegang erat tanganku bila aku jatuh. DJ apanya? DJ apa? Cak cakap. Penat bang. Selama bang SMS, message, saya tak balas. Saya tak balas. Kenapa? Sebab banyak assignment. Assignment ke atau orang benda lain? Cuba cakap. Cakap bang. Geger abang ni tahu tak? Benarnya ke? Apa yang saya cakap ni? Tak faham. Abang memang tu faham ke? Hah? Ya, Ya, tapi teruskan. Benarnya mai ada orang lain tau. Macam yo gratis, ni faham bahasa mah. Bukan apa. Bukan aja. Oh ya, apa tu faham? Dalam apa ni pendek ni saya dulu. Kosong bawahan kau tutup sen depan dan ambil lain. Apa? Boleh repeatkan yang aku. Tak mau aku dah tak ada kredit. Kosong lah. Ada masalah aku. Jangan lebih. Mana? Jobek lah. Jangan kat saya tu. Dating mata. Cuci otak ni. Cuci otak. Dating aku saja tengok ikan yang tambung. Bawa seorang. Betul lah. Betul lah. Jom. Bawa lah. Jomlah. Jom. Weh, bukalah. Kesimpulannya, Malaysia mempunyai pelbagai dialek yang menunjukkan perbezaan di antara setiap negeri. Walaupun begitu, rakyat Malaysia tetap dapat berkomunikasi dengan baik.